Pertama, isteri tidak boleh menyembunyikan nasab, tak boleh. Memang anak itu tidak boleh dinasabkan dengan suami sebab berlaku perhubungan. Kalau anda kata isteri tak boleh menyembunyikan nasab. Kalau daripada side suami pula, suami kalau tahu dia kena maknanya menafikan bahawa itu anak dia, kena ceraikan isteri kerana berlaku perhubungan. Dan memang tak boleh pula kita tentang kesian isteri itu pun pandai kan, gosok-gosok suami, bolehlah kan, gitu alamak kan, betul masa terima lah, tak apalah, tak boleh, nasab tak boleh. Okey, yang ketiga pula, orang yang tahu. Macam tadi katakan abang tahu, abang kena beritahu kepada suami ni, beritahu kan, maknanya beritahu, kata suami, isteri awak memang ada hubungan dengan orang lain ni, maknanya saya tahu sangat, tapi tak mampu Ustaz, abang dapat tidak marah pula. Sekarang banyak medium ada, boleh hantar email, boleh hantar surat, hantarlah surat beritahu. Kalau kita tahu, kita tak bagi tahu, dan suami berada dalam keadaan yang memang tertipu, takut kita nanti akan menanggung dia punya saham. Kita tahu sebab anak tu berkaitan banyak benda. Kalau anak tu perempuan, suami tu takkan boleh dapat mewalikan apa-apa berkaitan dengan anak itu. Jadi isteri kena ada tanggungjawab, ada suami, orang yang tahu kena tolong bagi tahu. Assalamualaikum sekalian, kita bertemu selepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Balik pada soalan satu orang kakak tadi, apakah dosa isteri itu menanggung dosa kalau suami tak tegur dan sebagainya? Isteri tak akan menanggung dosa orang lain kalau dia membantu suami untuk menegur anak itu. Jadi kalau dia kata suami tak buat dan dia tolong buat sebab dia juga ibu yang melihat maksiat dan perlu ditegur, maka dia tegur, maka dia lepas. Walaupun suami tak tegur, dosa itu taklah maknanya ditanggung oleh isteri kalau isteri telah bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab dia. Okey, hak pertama tadi, seorang isteri perlu mentaati dan membantu suami kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Asma binti Abu Bakar. Apa katanya? Zubair mengahwiniku dalam keadaan dia pun bukan orang yang senang. Jadi aku tidak memiliki apa-apa hamba, dan aku tidak mempunyai apa-apa kecuali seekor kuda. Aku selalu memberi kuda itu makan, menjaganya dan melatih kuda ini. Aku memecahkan biji kurma untuk memberi makan pada kuda ini. Aku mengangkat air dan menjahit girbah. Girbah ni makna bekas air. Luar Arab dia ada bekas air daripada kulit lah. Membuat roti, tetapi aku tidak begitu pandai memasak. Maka beberapa orang jiran aku daripada orang Ansar, mana di Madinah Palestin berlaku, sering membantu aku. Jadi dalam hadis ini mengatakan bahawa isteri-isteri para sahabat ridwanullahi alaihim membantu suami-suami mereka kerana kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, isteri pun kena faham. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyatakan bahawa ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang lebih besar haknya ke atas seorang wanita? Baginda berkata suaminya. Dan siapakah yang lebih berhak ke atas seorang lelaki? Maka baginda berkata ibunya. Jadi bagi seorang isteri, benda paling besar ketika berkahwin, dahulukan suami. Dahulukan suami. Bagi seorang lelaki, yang berhak kepadanya adalah ibunya. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, jika seorang perempuan menjaga solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mentaati suami dan menjaga kehormatannya, maknanya tidak berzina, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga daripada pintu mana yang kamu inginkan. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan bahawa mana-mana perempuan yang mati dalam keadaan suaminya reda kepadanya, maka dia akan masuk ke syurga. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak di luar sana, salah satu perempuan ni lebih mudah masuk syurga daripada lelaki. Dalam hadis ni Nabi menyatakan cuma jaga beberapa perkara saja. Jaga solat, jaga puasa, taat kepada suami dan juga menjaga kehormatan, masuk syurga. Sedangkan lelaki akan ditanya dengan seribu satu perkara lelaki akan ditanya. Tapi oleh kerana perempuan lebih mudah masuk ke syurga, maka perempuan syaitannya agak lebih besar datang kepada perempuan, goda untuk deraka kepada suami, sebab untuk menggagalkan dia melangkah ke syurga. Hak yang kedua, isteri perlu memenuhi kehendak batin suami. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, jika suami memanggil isteri ke katil, lalu dia enggan datang sehingga suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sehingga pagi, na'udzubillah. Jadi memang kena layan suami.
Dan dalam waktu yang sama dibacakan hadis bagi suami, suami juga perlu merahmati isteri lah. Maknanya mukadimahnya tu kena ada. Jangan awak mesti layan saya. Mari. Jangan macam tu, kesian. Dia kena ada mukadimah. Dia kena baca hadis tu sekali. Jangan datangi isteri seperti mana haiwan mendatangi pasangannya. Itu nama tu hadis Nabi mengatakan. Dan kalau kita amalkan dua-dua ni, suami amalkan hadis, isteri amalkan hadis, ya Allah bahagianya rumah tangga, subhanallah. Dan saya dengan kongsikan ibu-ibu, tuan-tuan, penonton sekalian lebih kaya pengalaman daripada saya. Cuma saya nak berkongsi secebis pengalaman yang saya ada dalam mengendalikan banyak kes-kes rumah tangga dan sebagainya. 3 perkara isteri jaga, insya-Allah rumah tangga, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga kebahagiaan itu. Yang pertama, isteri jaga makan suami, jaga pakaian suami, dan jaga kehendak syahwat suami. 3 perkara ni kena jaga, insya-Allah Allah Subhanahu, maknanya suami itu stabil lah, insya-Allah stabil. Ini maknanya kena tingkatkan juga ilmu, maknanya macam mana untuk melayani suami. Kena banyak baca, pergi kursus-kursus kewanitaan dan sebagainya, supaya kita dapat meningkatkan kemahiran daripada sudut macam mana menjadi isteri yang solehah. Hak yang ketiga, bagi seorang isteri tidak membenarkan orang yang tidak disukai suami berada di rumah mereka. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan bahawa wanita yang beriman kepada Allah tidak boleh membenarkan orang yang tidak diizin suami masuk ke rumahnya atau keluar tanpa izin, atau mematuhi orang lain yang tidak disukai suaminya, atau meninggalkan tempat tidurnya, atau memukulnya. Jika suami salah, maka datangilah dia hingga dia redha padanya. Dan jika suami menerimanya, maka itu adalah baik. Allah akan menerima amalannya dan menjadikan kedudukannya bertambah kuat, dan tidak ada dosa ke atasnya. Jika suami tidak menerimanya, maka dia telah melakukan perkara yang terbaik dan diampunkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni para isteri. Ada hadis Nabi SAW. Isteri beriman, kata Nabi SAW, tidak membenarkan orang yang tidak disukai suami berada di rumahnya, tidak keluar rumah dengan maknanya dengan macam tu saja. Maka tidak memukul suami. Ada orang yang memukul suami. Dan kalaulah isteri telah berusaha semaksimal mungkin menjadi isteri yang solehah, tetapi suami tak tahu, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan, dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita maksimalkan, tingkatkan kita punya daya untuk menjadi isteri solehah. Mudah-mudahan terus dirahmati Allah, kerana kita mati tidak pulang kepada suami, kita mati pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri Senam Buntun sekalian pada hari ini dengan doa. Jadi Senam Buntun yang ingin bersama saya, bolehlah maknanya kuliah dengan saya di blog saya www.ustazamin.com. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah, ya Allah. Beban kami, ringankanlah, ya Allah. Permasalahan kami, berikan jalan keluar, ya Allah. Hajat kami, tunaikanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami, ampunkanlah, ya Allah. Keaiban kami, tutuplah, ya Allah. Keras hati kami, lembutkanlah, ya Allah. Hidup kami, bimbinglah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami, bahagiakanlah, ya Allah. Isteri kami, solehahkanlah, ya Allah. Suami kami, soleh
solehkanlah ya Allah. Anak-anak kami soleh dan solehkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kepada sedang penonton yang setia daripada awal sehingga akhir, juga kepada seluruh kru yang bertugas pada pagi yang berbahagia ini, dan siapa saja yang menjayakan program Majlis Ilmu yang mulia pada pagi ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi kita esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.